idea with regard to this application, then we are going to use this application and convert it into the mobile apps. It's a very simple process. How to do that? Yeah, please follow me through. First one, set up your data inside the Google Sheet as follows, which is we have ID, assessor, time, date, address, or location, followed by let long, followed by sampah, or we call it as rubbish. This one is the picture with regard to the rubbish. This is comment with regard to the rubbish. And then we got the we call it as soil waste, air limbah, air yang kotoran, the water, the wastewater that being discharged from the sink, for example. So this is the score. This is the picture with regard to the soil waste ataupun wastewater generated from that area. And then we got the comment followed by total and PDF. So this is all the header ataupun kita panggil sebagai the name of the top bottom of your Google spreadsheet. Okay, setelah selesai, mari kita pergi kepada the second step. We are going to develop an apps, name as follows. Yeah. First, go to extension. Second, go to the app sheet and then followed by create an app. Okay, follow ke tak follow ni? Follow. And then after you click the create an apps, then automatically the setting up of the new apps are going to be generated for you. And after a few minutes, then the app is ready to be used by your good self. But you need to make some tweak here and there to make yourself clearer what kind of functions that we need to use. Okay, so automatically benda ni akan wujud ya. Kaedah dan sistem ini anda boleh amalkan juga pada semester hadapan dalam subjek ehru. Apa dia? Dalam subjek ehru kita akan buat benda-benda yang macam ni jugalah. More on the technological advance. Jadi saya senangnya, I took the opportunity to tell you so that you can have yourself prepared in the earlier manner. Okay, it's going to become like this and then you can click customize with app sheet. Betul tak? Okay, you can click over there and then you will have some sort of an idea with regard to our apps. So this is the visual kind of overview based on your apps. So when you click this button is actually will help you to simulate what kind of apps that you are generated. Macam mana view dia bila anda lakukan. Okay, katakanlah hilang macam ni kan. Kat mana app saya? Is actually being positioned on the left pan. Ni panggil pan lah ataupun panel lah. We got the right panel, we got the middle panel and then we got the left panels. Okay, so kalau anda klik pada mobile, dia akan jadi mobile app. So this is the apps looks like in your smartphone. Faham ya? Dia akan jadi macam ni, sebiji macam ni dekat dalam anda punya smartphone. Baik. First kali bila kita nak gunakan benda ni, you can go to the first right corner over there, name as tab. Ni sebelah kiri ni kita ada tab-tab yang berikut ya. Anda cuba follow ya. Pertama dipanggil sebagai data. Second, we got view. And then we got another one is action. And then we got another one is automation. And then we got the chat apps. We got the intelligence. We got security, settings, manage. And last but not least is learn. Okay. So first step first, you go to the data. So the data here is very crucial where you want to manage and interlocate it. Ataupun anda sesuaikan dengan data kamu di sini. Okay, let's say you change something on this Google Sheet, then you need to click this button. We call it as regenerate scheme. Faham tak? Faham Kita buat satu contoh. Do you see the address over here? Okay, let us change it into another name as follows, which is we call it as location. Okay, dah buat dah? And then you go back to your app sheet and then you can click this icon named as regenerate scheme. Anda klik and then it's going to prompt some notation and then you can just say that okay, please regenerate. Then it will regenerate according to the table or the databases that we have inside our Google Sheet. Okay, done Itu first kali dalam bentuk data. You can also click this icon to view your data source. You can also
click this button if you want to add another new column, or you can also disregard that thing. Okay, and then you can also click this button to add more, to preview data or to create report. Okay, whatever it is, now is finished lah. So pergi dekat data ni tadi. Dah pergi data dah? Now, we are going to teach the computer that may not understand fully what is the apps that we have. First of all, you got all this row, type, key, label. This is called the data table. Data table yang dah boleh nampak, dia ada tulis perkataan kat atas ni. We name it as show, editable, required, initial value, display name, description, search, scan, NFC, P11. Okay, nampak ya? Nampak kan? Okay, first, you need to teach the computer what exactly the type of your variable. Example, ID. ID adalah jenis text. Let it be. Second, assessor. Assessor is a text. Okay, let it be. Time. Time is a time. Date is a date. Location. Location is the text. You can actually go here and then change accordingly. Let's say I want to say it. The location is actually an address. Okay. Done Faham kan? Let's say you do not want to show anything. You can uncheck the box on the right corner over here. Contoh macam ni kan. The ID is shown. Yes. The ID is not shown. You can uncheck it. Maknanya anda boleh klik dia supaya dia tidak ditandakan. Faham? Faham ya? Okey. Kemudian kita pergi sebelah bawah. Sampah. Dia adalah jenis teks. You can click this one and then change it into number. Because later on, we are going to specify it as number 1 until 5. Number 1 correspond to the sangat tidak berpuas hati, or we call it as a very dissatisfied. And then number 2 is sangat tidak setuju ataupun dipanggil sebagai dissatisfied. Number 3 neutral, number 4 acceptable, number 5 very acceptable. Okay, itu yang kita akan lakukan sebentar lagi. Jelas Okay, next, sampah komen dalam bentuk teks. Let it be. Okay, air limbah, picture. Automatically it's recognized as a picture. Tapi yang ini kan, sampah picture. Dia jadi image. Betul tak? Betul Okay, biarkan. Air limbah, picture. Okay, yang ini, air limbah ni salah. Dia sepatutnya adalah number juga. Okay, kemudian kita tengok dekat bawah ni. Air limbah komen, teks. Okay, total number, betul. PDF, teks. Okay, PDF ni, cuba anda klik button show ni supaya dia tidak ditunjukkan. Saya ulang anda klik button PDF ni supaya dia tidak ditunjukkan. Okay, done? Done Kemudian jangan lupa tekan butang di sebelah kanan atas namanya save. After you save it, then the apps is ready Column PDF in a scheme, maklumat siasatan kesihatan umum was not set to be unsearchable because it is hidden. Okay, it's okay Okay, kemudian selepas anda dah siap semua benda ni, tuan-tuan dan perempuan akan perasan satu benda yang dinamakan sebagai apps menu lah di sebelah kanan ni. Ini show. Show ni maknanya tunjukkan ataupun tak tunjukkan. Kat sini dia ada bagi error itu contohlah. App sheet ni, kalau anda buat sesuatu dan benda tu tersalah, dia akan bagi error. Okey. Kemudian anda tekan balik. Tekan balik. Saja je nak tunjuk. Tekan, save jadi apa? Tekan, save jadi apa Okey, tekan balik supaya dia ada. Okey, kemudian anda boleh pergi kat PDF ni, tukarkan daripada teks kepada file ataupun dipanggil sebagai file. And then you can also click the save. Okey, saya ulang Just now I asked you to uncheck the box. But now I ask you again to check the box back. Why? Because I just want to show you if there is some error with regard to your app sheet, it will be notified to you immediately. Okay, dah siap. Okay, editable. What is the meaning of editable? When you enter the data can be manipulated. Maknanya dia boleh diubah suai. Ada setengah keadaan anda tak mahu data kamu boleh diubah suai Ada setengah keadaan anda nak dia boleh diubah suai. Baik. Setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan boleh bagi tahu? Okey.
Kemudian anda boleh klik yang dipanggil sebagai table setting dekat sebelah atas. Tengok ni, table setting. Ni atas ni dipanggil sebagai table setting. Anda boleh klik. Okey. Pada table setting ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan, dia ada beberapa option. Okey, apa maksud option-option ni? Dengar baik-baik ya. Bila kita tekan butang read only, maknanya semua bahan dalam aplikasi ini hanya boleh tengok. Tak boleh buat apa-apa perubahan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, boleh tak anda jadikan AppSheet ini sebagai media untuk anda membuat komunikasi satu hala? Jawapan dia boleh. Tetapi of course lah dia tidak sangat cool kan, betul tak? Yang bagus kalau anda ada dua hala. Maknanya dia tengok dan dia boleh komen. So mungkin anda nak bolehkan dia komen. So that's why you must put the add over there. So add membolehkan dia komen. Okey, bila anda kata dia boleh komen je. Dia tak boleh delete. Sebab kita senang nak saman fitnah dia. Contohlah. Tapi kalau anda nak buat dia boleh di-delete, maka you boleh buat juga sebagai boleh tambah dan boleh delete. Dan juga anda nak boleh modify pun boleh. Contohlah, kalau buat macam ni, dia boleh tambah komen dan dia boleh edit komen tu. Tapi dia tak boleh delete. Faham ya? Okey, kalau anda buat macam gini, maknanya dia tambah saja, delete tak boleh. Kalau anda buat begini, boleh tambah, boleh edit dan juga boleh delete. Okey, ada beberapa soalan? Sebelum saya pergi kepada the next one, jangan lupa tekan save setiap kali anda buat adjustment on your AppSheet punya setting. Patient ataupun client able to manage it accordingly. Example, you have here as location kan? Contoh, anda nak location ni is not editable. Maknanya once kau dah letak location, kau tak boleh ubah-ubah dah. Same also goes to the lat long. Dah letak dekat situ pin dekat mana kawasan, then you do not have the ability to change it. Otherwise dia tak ada integrity lah. Same also with the other things. Contohnya macam sampah ni pun sama. Markah tu dah bagi, dah tak boleh edit. Same also with the another things which is we call it as the air limbah number ni. So dia boleh diisi tapi tak boleh diedit. Faham ya? Ni contoh. Dah siap. Sama jugalah dengan time dan date. You can fill it up but you cannot change accordingly when the data is already being inserted. Same also with the total and then same also with the PDF. So anda cuba follow it through semua yang saya tunjukkan ini, di mana you set it as the non-editable. Means that you cannot edit but you can enter only. We are going to make a setup. You can see over here the sampah picture. Up there is actually a sampah number. The sampah number is already specified as number, but how to specify it so that the number did not exceed the number that we required. Therefore, you need to click this pencil icon to edit it. Untuk anda mengedit this variable, klikkan butang sampah ini. Then it will appear something like this. The column name is sampah, and then the type is number, and then it is numeric digital. Dia tulis kat sini show 1000 separator. And then it will also put the minimum and maximum value. Okay. For maximum value, please insert number 5. For minimum value, please insert number 1. For the decreasing and increasing step, put number 1. Okay. Boleh ke tak boleh ni? Boleh, ya. Yeah. And then you are going to have the another one, we call it as label. Apa dah? Label. So you can use it lah for the advance. Saya tak nak tunjuk lah, nanti kan error sana error sini anda pening, nanti anda give up. Jadi saya tunjuk yang basic je. Pergi kepada display mode, put over there maximum value is 5, minimum value is 1, followed by the increase and decrease step is 1, followed by done, D-O-N-E. Okay. Similarly for the air limbah. For the air limbah also you are going to do the same. Go to the pencil and edit accordingly. Put the maximum value 5, minimum value 1, increase or decrease step is equal to 1, followed by done and save. After you doing that, then your app is ready to capture some data. Therefore, you can click this plus icon to see what kind of the visualization appear. Nampak tak dia tunjuk kat sini? Dia akan ada assessor.
dia akan ada time, date, sampah picture, sampah komen, air limbah picture, air limbah komen. Ada beberapa benda yang dia tak tunjuk dekat sini. Namanya adalah let long. Betul tak? Let long ni tak ada. Location pun tak ada. Ini tak betul ni. Therefore, anda kena tekan balik borang editable ni. Kelakarnya Dr. Aizat ni. Tadi kata jangan unklikkan dia. Sekarang klikkan balik je. Saya tersilap. Apa dia? Saya tersilap. Hanya time and date sahaja yang biarkan dia non-editable together with the PDF. Yang lain semua pastikan dia editable. Kenapa? Kalau tak nanti dia tak boleh nak diisikan maklumat. Okey? Okey, dah sudah ya tuan-tuan dan puan-puan? Dah, okey. Tolong betulkan balik ya, di mana editable ni hanya ada 3 variable sahaja terlibat, time, date dan akhirnya adalah PDF. Yang lain semua is editable. Apa dia? Editable. Maknanya boleh diedit. Alright. Setelah selesai apa yang tuan-tuan dan puan-puan lihat ini, sebenarnya ini adalah view menu. Apa dia? View menu kan. Yang sini kan data ni tadi. Okey, dah sudah. Bawah dia kita ada dipanggil sebagai view. Okey, cuba klik yang nombor bawah dia. Bawah pada data ni dipanggil view ni tadi. Dah klik dah? Dia akan keluar seperti yang saya tunjuk ni. Nampak tak? Okey, klik balik dekat atas, data. Okey, klik balik dekat bawah, view. Dah klik dah? Nah, kenapa buat banyak kali ni? Saja. Nak bagi anda familiar, ya. Okey. Anda nampak tak? Automatically dia tulis map. Nampak? Map ni kat sebelah mana? Yang ini. This is the map. Anda nampak tak aplikasi maklumat siasatan kebersihan umum PKP? Dia akan ada di sebelah sini. Ini dipanggil menu. Apa dia? Menu. Menu asas lah bagi aplikasi. Betul tak? Kita ada menu bawah. Okey. Cuba tengok sebelah bawah dia. Dia ada panggil menu navigation. Apa maksud menu navigation, tuan-tuan dan puan-puan? Menu navigation ni yang seperti mana diselitkan sebelah kiri ni. Cuba klik yang saya tunjuk sekarang ini. Yang ini dipanggil menu navigation. Faham tak? Yang ini menu navigation ya. Jadi menu-menu ni anda boleh tak nak letak dekat sebelah tepi ni? Jawapan dia boleh. Baik. Pertama, mari kita klik yang paling asas, menu yang dipanggil map. MAP. Dah klik dah map? Automatically dia akan tulis kat sini. Name dia map. Cuba anda tukar sini, anda tulis perkataan peta. 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 Dah buat dah. Automatically kat bawah ni dia tulis apa? Peta. Betul tak? Okay. Lepas tu, dia kata for this data. This data is the aplikasi maklumat lah, which is our Google Sheet. Kemudian view type, dia dah pilih dah namanya map. Okay, anda nampak tak sini ada tulis middle? Anda boleh change to the letter ataupun next. Kalau kita tekan next, dia akan pergi sebelah kanan lah. Kalau kita tulis last, nampak dia tukar tempat. Dia tukar tempat. Okay, saya letak dia sebagai first. Boleh tak nampak dia punya menu ni senang je nak apply. Okey, map column. Map column kita akan pilih let long. Betul tak? Okey. Secondary data table. Secondary data table ni kalau anda ada jadual atau data yang kedua untuk anda display. Jawapan dia boleh. Contoh, saya ambil yang dipanggil data table-nya aplikasi maklumat kesihatan dan secondary data dia adalah location. Boleh jugalah. Tapi dalam yang ni saya risau ni, setiap kali saya cerita ni, saya takut saya dah cerita yang advance punya. So tak apa, abaikan yang ini. Secondary column kita jadikan dia NONE, none. Okey, map type. Dia ada automatic, road dan dia ada aerial. Anda boleh try lah. Ini jenis-jenis map. Okey, saya boleh tekan butang save dan dia akan save lah accordingly. Nampak tak? Okey, saya boleh ambil location aerial ni jauh sangat. Saya ambil road lah, road dekat sikit. Road ni dia men-zoom in sikit ke dalam. Okey, kemudian saya boleh pilih juga ada things lah. Yang lain tak payah usik lah. Ini basicnya. Okey, dah sudah Okey, next. Menu kedua. Menu kedua ni aplikasi maklumat kebersihan bla bla bla, panjang sangat nama dia. Tak comel. Kita comelkan dia. Tulis sini apa? Maklumat. Apa dia? Info lah. Info. Apa dia? Info. Selesai Info ni dah selesai.
Okey, kita akan sort dia by time. Anda boleh sort dia by other types of things also. Primary header as follows. Ni semua saya tak nak ubah lah. Sebab nanti kalau anda ubah, nanti anda tak faham. Tak apa, saya nak tunjuk je. Inilah info. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya aplikasi kita ini telah pun SIAP. Apa tu? Siap. Dah siap dah. Jadi, mari kita gunakan di dalam handphone masing-masing. Dah ready belum? Jadi anda boleh buka lah handphone anda dan login lah ke dalam akaun Gmail anda yang anda gunakan untuk membuat aplikasi ini. Contoh, saya menggunakan email akaun Syazwan ILKKM. So I'm going to go for the Play Store. Anda pergi dekat Play Store, anda tulis situ AppSheet. 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 Dia akan keluar AppSheet. Maka anda boleh tekan butang install. Dah sudah dah? Dah sudah? Dah sudah install dah? So you capture it already. Contoh ni tuan-tuan dan puan-puan, tengok ni. Automatically. Dia akan bagi data itu di dalam saya punya apa ni? Google Sheet. Okey. Dekat mana gambar tu tadi? Gambar tu tadi dekat dalam Google Drive. And then kalau anda scroll down Google Drive ni, kita ada satu folder khas namanya AppSheet. Dan AppSheet ni ada data. Bawah data ni kita ada nama aplikasi kita. Ni contohlah aplikasi kesihatan umum. Yang atas ni dah buang tadi kan? Yang ini tak ada apa-apa lah. Kesihatan umum ni. Yang atas kot. Empty juga. Ini contohlah kita punya aplikasi. Okay, whatever it is, data kita pun telah ada, gambar pun telah ada. So, macam mana kita nak capture gambar-gambar tu? Kita boleh refresh lah. You can click over here to refresh. And then you can see where is the location. Ini contoh gambar dia. Betul tak? Ada berapa gambar? Ada 2 gambar. Satu gambar sampah, satu gambar air limbah. Dan markahnya lah. Baik, ada satu soalan. Bagaimana kita nak buat dia automatically kira? Okey, saya tak tunjuk tadi. Ini saya tunjuk sekarang. Kalau anda tak mampu nak follow, jangan kecil hati, tak payah follow. Okey, dekat total ni tadi, tekan butang pencil. Dekat butang pencil ni, anda boleh letakkan maximum value dia adalah 10, minimum value dia adalah 1, increase and decrease dia adalah 1. Dekat bawah ni, kita ada satu menu namanya Auto Compute. You can go over there and then you can make app formula. What is the formula? You need to write the variable name. Contohnya, sampah number tambah air limbah number. So, itulah formula dia. That's why AppSheet ni dipanggil sebagai low code mobile application development. Low code ni maksudnya kod kena tulis jugalah sikit. Tapi sangat-sangat low lah. Sangat-sangat rendah. So now, apabila anda key in maklumat sampah dan air limbah, automatically dia akan kirakan untuk kamu. I took one example. I can go over here and then click the add button and then I can put my name. The time and date are going to be recorded accordingly. I'm going to put ILKKM, Sungai Buloh. Okay, let long are going to be enabled accordingly. And then I'm going to insert the sampah score will be 2. And then put pictures, comment. Air limbah are going to be 2. And then put comment as follows. Automatically total ni dia kira. Tekan butang save and voila. Apa dia? Voila. Done. So I got 2 data already. Okay, itulah sedikit ilmu yang saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk digunakan bersama. Baik.